Jazakallah. Astagfirullah. Insyaallah. Ni dia gelong ni. Terus stop nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita lagi dalam satu jamaah majlis ilmu. Malam ni kita sambung kitab Hikam, muka surat yang ke-6. Last perenggan berkaitan dengan tajuk hikam yang ketiga, iaitu sawabiqul himami la tahriqu aswar al-aqdar, yang mana kita dah bincang dah berkaitan dengan takdir yang Allah dah tetapkan dan apa pandangan di antara kumpulan yang sesat al-qadariyah dan jabariyah. Dan kita pun dah bincang di mana mauqif ataupun kedudukan kita di antara dua-dua kumpulan ini. Baik. Masuk ke dalam ayat yang kedua, last kali ini berkaitan dengan tajuk. Allah sebut firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan. Ayat tu tertinggal perkataan ma, wa ma. Nah. Waw, mim, alif. Dia terus masuk tasya'u tu. Tolong letak wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Hilang perkataan ma kat depan dia tu. Mim waw mim alif. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Inna Allah kana aliman hakima. Dan tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang hendak, tidak ada yang boleh dicari, tidak ada mengkehendaki sesuatu kecuali apa? Illa ayyasha Allah. Sebab tu dulu kita ada ambil dalam surah Al-Kahfi berkaitan dengan insya Allah, kan? Kalau kita nak berjanji apa-apa, semua kita kena sebut insya Allah. Apa sahaja perlakuan yang kita nak buat di masa akan datang, rancangan kita, seperlu kita sebut insya Allah. Maka yang kita tahu, kita belajar dulu bahawa insya Allah itu semua di dalam ilmu Allah, tanggungan Allah, pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sesuatu pun pekerjaan kita, kehendak kita, kecuali semuanya itu adalah daripada kehendak Allah. Hari ini kita ada dekat sini di dalam masjid ni, bukan kehendak kita sebenarnya. Tak. Imam nak mai tadi, dua orang nak mai, kan? Nak mai jadi imam. Betul. Hendak mai jadi imam tu pun dah hak Allah dah. Maknanya ditikkan daripada hati nak mai jadi imam tu dah hak Allah. Maka itulah kehendak Allah. Dan berapa banyak orang yang tak mai hari ni, itu juga adalah kehendak Allah. Sudah. Sudah. Kan? Lepas ni tak payah mai, kehendak Allah. Maka manusia kekal di dalam dua pilihan, nak mengikut kehendak Allah yang baik ataupun nak mengikut kehendak Allah yang buruk. Sebab yang baik dan buruk itu datang daripada Allah. Kehendak Allah terhadap seorang manusia itu ada yang baik dan ada yang buruk. Takdirnya ada yang baik dan ada yang buruk. Hari ini orang yang Allah kehendakkan datang ke masjid ini, maknanya dia memilih takdir yang baik. Tetapi orang yang tidak datang hari ini memilih takdir yang tidak baik. Mungkin dia pergi ke tempat yang tidak baik, tapi kalau dia pergi ke masjid lain, alhamdulillah, dia memilih tempat yang baik, mengikut takdir yang baik yang Allah telah letakkan. Innallah, sesungguhnya Allah, kana aliman hakimah. Mesti ada alim. Alim itu mengetahui segala-galanya. Aliman, lebih daripada apa yang kita ketahui. Kita beranak lahir pada tahun 1979,
Zaman Adam lagi Allah tahu kata si fulan akan lahir pada 1979. Dah tetap dalam ilmu Allah. Itu sebut aliman. Hakimah dengan hukum-hukum yang tertentu. Hukum-hukum yang tertentu. Si fulan lahir pada 79, tahun 79, bentuknya begini. Itu hukum-hukum tertentu. Nilai hisab yang tertentu. Bentuknya begini, rambutnya begini, tangannya begini, telinganya begini. Telah Allah tahu keadaannya sebelum Allah cipta Adam lagi. Tapi kita bila tahu? Bila kita dilahirkan 79 tahun tu, tahun 79, mak baru tahu kata, oh lelaki. Betul tak? Ada orang tahu dah perempuan lelaki duduk dalam perut. Tapi adakah Allah tahu sebelum nak duduk dalam perut tu nak jadi perempuan ke lelaki? Nampak? Kita hari ni baru tahu dalam perut, oh perempuan, oh lelaki. Itu pun ada kadang-kadang terbit mai dalam perut perempuan, terbit mai lelaki. Dalam perut lelaki terbit mai perempuan. Maknanya itu berada dalam ilmu Allah dan kehendak Allah, mengikut undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia nak buat keluar lagu mana pun ikut dia. Dia nak buat apa pun ikut dia. Hari ini kita berada di sini di atas kebijaksanaan undang-undang Allah. Itu kita kena letak di situ. Tahsin aqaid kita. Menunjukkan bahawa kita sentiasa ingat bahawa dalam apa sahaja detik dan ketika kita hanya mengikut, memilih perkara yang baik yang telah Allah letakkan untuk kita. Baik. Dan tiada kamu mengkendaki kecuali apa yang dikendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi bijaksana. Kita selalu tambah, selalunya terjemah hakim tu bijaksana lah. Tapi hakim itu maknanya yang mengandungi undang-undang dia, hisab dia, cara dia, cara Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selesai berkaitan dengan takdir. Sawabiqul himami, walau macam mana pun kita bekerja keras, sesungguhnya ia tidak akan la tahriqu aswaril aqdar, tidak akan menambah atau mengurang takdir seseorang itu. Contoh dalam bab rezeki, selalunya orang kita hari ini yang kurang percayanya adalah dalam bab rezeki. Rezeki, segala-galanya kita ni manusia hari ini adalah berlawan-lawan di antara satu sama lain kerana bab rezeki. Dari sekecil-kecil rezeki sampai sebesar-besar rezeki. Hari ini negara besar bergaduh kerana apa yang dijumpai di tanah Sudan. Seperti mana kata Rasulullah SAW, akan ada di akhir zaman, di antara sungai-sungai Furat yang mengering, akan wujudnya timbunan-timbunan emas. Hari ini orang berebut. Orang berebut timbunan emas tu. Yang tu cerita lain lah. Ini nak bagi contoh sahaja. Maknanya berkelahi kerana apa? Kerana dunia, kerana rezeki. Rasa tak cukup sebab tak yakin apa yang Allah telah takdirkan untuk kita. Baik. Selesai. Dalam hikmah yang ketiga, apabila kita mempersoalkan diri kita sendiri, hari ini aku mencari rezeki ini kerana apa? Adakah kerana aku nak berusaha sungguh-sungguh nak melawan takdir, ataupun nak mengikut sahaja takdir yang Allah letakkan kepada aku? Tapi dalam keadaan aku tak duduk saja, aku memilih. Ini soalan yang ketiga yang kita patut tanya pada diri kita di awal pagi sebelum kita melangkah ke mana-mana. Baik. Alhamdulillah, selesai. Maka masuk soalan yang keempat. Dalam diri masing-masing, dalam diri seorang manusia. Apa kata Ibn Ata'iyah dalam hikam yang keempat? Arih itu fi'il amar. Satu arahan, cadangan, satu cadangan kepada semua orang yang membaca kitab hikam. Arih, rehatkanlah, relax, dalam bahasa Inggeris, relaxkan diri kamu, nafsak, diri kamu, minat tadbir, daripada memikirkan sesuatu perkara dengan tanpa rehat, memikirkan keadaan yang akan datang.
mengurus, nak meneliti benda yang tak jadi lagi. Jadi apa? Arih nafsak. Relax. Sebab kadang-kadang kita kalut, betul tak? Kadang-kadang manusia ni kalut. Kan? Tidak saya tahu. Kalut. Tambah pagi-pagi. Lagi kalut. Kan? Nak keluar pergi masjid pun kalut. Betul tak? Sebab kita memikirkan sesuatu yang kita tak boleh nak baca apa yang akan jadi selepas tu. Kan? Dan kebanyakan auzubillah min zalik. Yang kita tengok sebelum ni, kebanyakan yang berlaku pada pagi ni banyak aksiden berlaku. Kerana orang mula kalut. Relax. Ada orang kalut untuk apa? Kebanyakan manusia hari ini kalut untuk kejap panskat. Selalu saya sebut pasal panskat. Betul tak? Kalut sebab kejap panskat. Dan banyak orang tak kalut dalam, itu kita akan tengok nanti dalam, kalau sempat malam ni, dalam hikam yang kelima. Kalut dalam kejap panskat, tapi tak kalut dalam solat Jumaat subuh. Relax ya. Tak. Jadi Ibn Athaillah sebut arih nafsak. Relax. Setiap hari, setiap detik, setiap ketika kita kena tadbir, urus diri kita dengan selesa, tenang dan terkawal. Itu yang dia kata apa? Usbiru, sabar, bersabar. Dalam ibadah, dalam menyembah Allah ini kena bersabar. Tak. Innal insana lafi husri illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dalam menjalankan sesuatu perkara yang benar kena bersabar. Dan bersabar kena bersabar. Dalam keadaan kita nak bersabar pun kita kena bersabar. Nah, wa tawasaw bis sabr. Menjalankan sesuatu dengan keadaan yang sangat bersabar. Apa dia itu bersabar? Bersabar itu maknanya tenang. Tidak melakukan perkara dengan tergesa-gesa, relax. Bawa kereta pagi-pagi 80. Kan? Tak ada break dah. Dia tengok kawan tu nak keluar lagi dia tekan. Tak. Kawan tu pula tengok kawan tu tekan, dia pun nak masuk. Perang. Contoh. Nampak? Pasal apa? Sebab kurang kesabaran. Tak relax, tak tenang, tak mengawal diri sendiri. Dan apa dia kata lagi? Fama qama bihi ghairu, dan apabila kamu nampak seseorang itu, orang lain daripada kamu melakukan pekerjaannya selain daripada pekerjaan kamu, dan dalam pekerjaan dia itu dia dapat kesenangan. Tak? Dia dapat. Contohnya kita tengok pagi-pagi, dia ni bawa kereta besar, contoh. Kan, kita duduk kancil tu lah 30 tahun dah. Kan, exhaust tukar berapa kali dah. Karat. Kan. Tengok kawan tu bawa kereta besar X50 kat baru ni, Proton. Kan. Banyak duduk atas jalan lah ni. Apa kita buat? Kebanyakan yang rasa kalau boleh pakai lah. Nampak? Itu menjadikan diri kita tidak selesa, tidak relax, tidak terkawal. Tengok aja geram. Tengok aja geram. Jadi dia menaikkan nafsu. Syaitan ada di tepi. Syaitan ada sentiasa. Tak? Dia kata, apabila syaitan ni melihat diri kita sendiri tidak terkawal, maka dia kata apa? Buatlah sesuatu, takkan nak duduk tengok saja. Betul tak? Tak. Kalau orang yang ada ilmu dan ada pekerjaan, dia akan buat dengan cara yang elok untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi walaupun dalam cara yang elok, berada di dalam konteks yang salah. Contohnya bekerja keras, buat OT sebab contoh nak dapat X50 tadi tu. Buat OT, buat yang ni, buat yang tu, tanpa mengira duit yang dia dapat itu halal atau haram. Walaupun dalam keadaan situasi yang duduk dalam keadaan elok. Tak. Kita tak mencuri. Ustaz, saya tidak mencuri, saya tidak merompak, tapi saya main saham arak. Hai. Ya. Main saham-saham yang haram. Untuk apa? Nak beli kereta tadi. Maknanya kita berada duduk dalam keadaan yang tetap salah, memilih benda yang
salah. Kerana kita tidak mengikut ataupun tidak sabar dalam keadaan hati kita. Arih nafsah. La taqum bihi li nafsik. Dan apa Ibn Athaillah kata, jangan kamu buat, letakkan diri kamu berada dalam keadaan orang yang kamu nampak tu. Dalam keadaan kita selesa hari ini, duduk keadaan tenang, tengok diri kita apa yang kita buat hari ini, apa yang boleh kita buat. Sebab tu apabila kita masuk di dalam mana-mana jabatan, di mana-mana tempat kerja, di mana-mana sahaja, apa yang kita nak lakukan, first sekali, kalau saya ingat orang putih ni, waktu dia mohon kerja, kalau kita tengok, dia mesti tanya, apa kekuatan kamu, apa kelemahan kamu. Nah, dalam bab pekerjaan, apa kekuatan kamu, apa kelemahan kamu. Kenapa dia tanya macam tu? Kerana dia nak memahami seorang itu duduk ada di dalam konteks yang mana. Tapi ada tak kita buat, mengamalkan perkara itu di dalam konteks pekerjaan bersama-sama dengan orang dalam Islam? Tak. Patut kita kena bagi tahu, saya tak boleh bab ni, lemah dalam bab ni. Itu yang Ibn Athaillah suruh kita keluarkan, suruh kita ikhlas bagi tahu. Arih nafsak, selesakan diri kamu. Jangan kita buat sesuatu yang kita tak mampu. La taqum bihi ghairak, la taqum bihi li nafsik. Apa yang orang buat tak semestinya kita boleh buat. Orang tu jadi pilot, kita tak boleh jadi pilot. Tapi duk geram lama dah nak bawa kapal terbang. Betul tak? Tapi jangan jadilah. Dia ambil kapal terbang kawan tu bawa, tak jadi yang tu. Kan? Tak tahu yang hilang, hak MH dulu ni tak tahu kok orang tu tak pandai bawa kapal terbang. Kok dia ambil kapal terbang kawan tu. Sebab dia nak bawa kapal terbang. Contoh. Itu perkara yang besar. Contoh perkara yang kecil-kecil. Kita ambil masyarakat kita hari ni. Di antara jiran di antara jiran. Tak. Sahabat kita buat rumah 2 tingkat. Dengan kemampuan yang dia ada. Betul tak? Kita duk tengok, 2 tingkat. Nampak? Ibn Athaillah kata, arih nafsat. Relax. Tak. Tapi apa kita buat? Tengok-tengok, kita pula naik 3 tingkat. Ada lift, siap. Walaupun kita mampu, tapi dalam bab tahsin amali, memperbaiki amalan kita seharian, maknanya kita berada di dalam konteks yang membazir. Membazir. Hanya kerana orang sebelah naik 1 tingkat. Kalau kita boleh naik 3 tingkat, bayangkan kalau kita tidak boleh naik 3 tingkat. Betul tak? Kita duduk ada setingkat tu je. Kawan sebelah buat 2 tingkat. Dia mula main rasa tak senang. Mula rasa nak bergaduh. Betul tak? Dah tak bertegur siapa. Dulu boleh tumpang naik motor pergi masjid. Tak. Lah ni lalu waktu dia buat tak nampak. Habaq kata rumah dia tu hadang hangin lah, jadi rumah dia jadi panas lah. Macam-macam. Pasal apa? Pasal kita sentiasa taqum bihi ghairu. Sentiasa nak ikut apa yang orang buat. Betul tak saya kata? Jadi jangan. Biarlah orang nak buat apa pun. Sebab tu di dalam jabatan pun sama juga. Ada setengah orang apabila berada di dalam kedudukan para sebelum nak naik yang lebih tinggi, dia rasa dia perlu naik dengan keadaan yang tidak benar, tidak betul. Jadi dia buat. Sebab apa? Sebab dia memerlukan sesuatu. Kan? Tikam orang ke, hasut orang ke, lama-lama supaya dia naik. Ini kerana di dalam hati dia tidak ada keselesaan di mana tempat. Kalau kita balik bab asbab dengan tajrid dulu, kan? Maknanya kita tidak ada keselesaan. Allah letakkan kita dalam keadaan asbab. Kita kena selesa. Belajar untuk selesa berada di tempat mana kita Allah letakkan. Kalau kita dalam keadaan tajrid Allah Ta'ala, itu maksud arih nafsak minat tadbir. Faman qama bihi ghairaka la taqum bihi li nafsik. Istirahatkan dirimu atau pikiranmu daripada kerisauan.
kerisauan mengatur hajat keperluan duniamu. Ini yang selalu kita buat. Manusia ini sentiasa risau dengan apa yang akan berlaku di hadapan. Betul tak? Kan? Tak risau? Risau. Ya. Risau. Kenapa perlu risau? Sedangkan benda itu Allah dah tulis dah. Si fulan akan makan macam ni setiap hari. Si fulan akan makan macam ni lusa. Si fulan akan tak boleh makan tulat. Betul tak? Tapi tetap risau. Betul tak? Si fulan akan sakit sekian-sekian hari. Si fulan akan sembuh sekian-sekian hari. Telah termaktub di dalam takdir Allah, tetapi manusia langsung tidak mempercayainya. Itu yang saya kata. Tidak. Sebab buktinya keresahan yang ada di dalam setiap diri kita hari ini. Mangkit pagi dia fikir nak makan apa boh. Ya. Tengoklah peti air masak sudahlah. Tak ada tanya. Kan? Nampak? Ada orang memilih. Sebab apa dia memilih? Oh, nak makan ni, nak makan ni. Kerana dia mencari satu perasaan yang sedikit, sekejap saja. Kita makan apa-apa ni kadang-kadang. Hak rasa sedap tu di mana? Rasa sedapnya di mana? Makan mi kuah. Lidah di sini ni, di sini ni. Last sekali masuk di mana? Dalam perut. Perut tu rasa lagi tak manis tu? Rasa manis dalam perut, sedap mi kuah dah? Tak ada. Yang kata Ustaz nak makan bubuk ke? Nak makan nasi ayam? Dia tanya bubuk kita makan kat masjid. Pasal dia buat bubuk nasi ayam kena makan kat kedai. Saya kata makan dua-dua kenyang. Tang mana yang cepat? Betul tak? Makan masjid bubuk. Masuk dalam kenyang tak? Kenyang, walau apa yang masuk pun kenyang. Tapi kebanyakan kita tidak selesa, tidak rasa nak rasa benda-benda yang sedap-sedap. Depa post dalam online. Kek tak sangka cantik apa. Sedapnya, saya kata, makan tak lagi yang tu. Dok lagi, lepas tu macam mana tahu sedap? Sedap. Tak makan lagi tak tahu sedap. Tapi dalam keadaan kita rasa kita tak boleh duduk dalam keadaan yang Allah letakkan. Itu kita tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita kehendak sesuatu yang kita tak mampu. Ini yang Ibn Athaillah nak kita buang perkara-perkara itu. Dalam tahsin hidup kita hari ini, jangan fikir perkara-perkara yang mana Allah dah letak dalam takdir. Ada, tak ada sudah. Itu menjadikan seorang manusia itu selesa dan rileks. Apabila kita berada dalam keadaan itu, barulah kita boleh menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan cukup tenang. Sebab apa yang sudah dijamin atau diselesaikan oleh lainmu, tidak usah kamu sibuk memikirkannya. Ada orang berjaya. Betul tak? Itu hak dia. Allah dah bagi dah dalam kantung takdir dia berjaya. Ada orang tidak berjaya dalam kantung takdir dia. Adakah boleh kita bezakan? Oh, ini teruk, yang tu tak? Tidak. Dia berjaya dalam satu bab, dalam sesuatu bab. Yang ni tidak berjaya dalam satu bab yang sama. Mungkin dia berjaya di dalam bab yang lain. Tidak. Sebab tu contohnya kalau kita menilai anak-anak. Abang dapat semua 5A. Adik dapat 5B. Tak? Kita kata abang lagi cerdik daripada adik. Tak boleh. Pasal takdirnya abang itu dah diletakkan di dalam konteks itu. Mungkin adik cerdik dalam bidang yang lain. Dalam perkara yang lain. Nampak itu contoh. Sebagai seorang hamba, wajib dan harus melulu mengenal kewajipan, sedang jaminan upah ada di tangan majikan. Ini dia bagi contoh yang selalu kita salah pegang. Ini dia bagi contoh. Seseorang itu melulu-lulu untuk bekerja, sampai tinggal solat, sampai tinggal segala-galanya, sampai tinggal kewajipan beragama. Dari segi akhlaknya, tak kira orang apa pun, dia sanggup tikam untuk naik. Tapi dia mendapat upah yang sama daripada majikan. Tidak. Yang duduk tumbuk rusuk, duduk cucuk bos, tu ada tu. Kan? Tak tahulah aku tak ada dah.
Panggil lagu tu, kan? Bodek bos supaya dapat naik cepat, supaya tak payah buat kerja banyak. Nampak? Tapi gajinya tetap sama. Nampak? Jadi dia mikirkan perkara-perkara yang macam ni, sakit kepala. Kadang-kadang dia sendiri sakit kepala, dia tak tahu pasal apa. Dia sakit kepala. Pasal apa sakit kepala? Tak tahu pasal apa sakit kepala. Sebab itulah kena selesa dengan keadaan apa yang kita ada hari ini. Maka tidak usah risau. Jangan risau. Pikiran, perasaan untuk mengatur. Kerana khawatir kalau apa yang telah dijamin itu tidak tiba. Yang ni adalah sifat manusia yang jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duk atok nak buat apa esok nak buat apa. Ini tahsin. Jangan lupa, saya selalu saya sebut ini tahsin. Memperbaiki setiap amalan kita berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan Allah dah cipta takdir untuk kita, maka jangan kita kalut nak mengatur pula. Kita nak pergi sini, kita nak pergi sini, kita nak dok macam ni. Bila tak jadi, putus asa. Nampak? Kalau apa yang telah dijamin itu tidak tiba atau terlambat sebab ragu terhadap jaminan Allah, tanda kekurangan iman. Kurang iman. Apa kaitan dengan yang kita kejar tadi? Kekurangan iman, apa kaitan dengan yang kita kejar tadi? Yang saya sebut selalu, apabila kita kejar sesuatu, maknanya kita tidak mempercayai bahawa Allah telah meletakkan kepada kita sesuatu. Tak percaya. Dari segi rezeki, tak percaya. Kalaulah percaya, semua manusia hari ini berada dalam keadaan elok, baik je. Betul tak? Yang mana dapat daripada dia makan. Yang mana dapat kepada orang, dia tak iri hati. Tapi hari ini banyak orang, kalau tak dapat, dia iri hati. Dia kacau orang. Betul tak? Ini. Maka dia tidak, orang macam ni tidak mempercayai takdir yang Allah telah letakkan pada dia. Termasuk di dalam rukun iman yang kelima. Qada dan qadar. Ini baru pemahaman iman qada dan qadar. Tapi ini bukan kitab tauhid. Ini kitab tahsin iman. Memperbaiki iman kita setiap masa dalam bab qada dan qadar. Jadi alhamdulillah kita dah ambil 4 persoalan sebelum kita melangkah ke mana-mana di waktu pagi hari. Yang pertama kita tanya, adakah kita ini bergantung kepada siapa? Kemudian kita tanya diri kita sendiri, adakah kita ini duduk dalam keadaan mana? Tajrib ataupun asbab? Dan kemudian kita tanya lagi, adakah kita boleh terima kalau kita kerja banyak tapi Allah bagi yang banyak tu je? Itu. Dan keempat, kita tanya diri kita lagi, adakah kita nak kira dengan orang di sekeliling kita ataupun nak buat kerja kita? Kebanyakan kita hari ini suka cerita pasal orang. Tak? Makcik tu buat kenduri. Tak panggil, tak imam kata. Biar pergi. Dia tak panggil, pergi dia. Lega kita. Tak payah pergi. Tapi pasal duk teringin gulai tu. Waktu yang tak tahan tu. Gulai kambing pula tu. Mereka tak panggil, duk tepi rumah. Nampak? Dulu ada tok guru yang saya kenal. Kalau orang panggil dia makan kenduri, dia kata tak payahlah aku panggil. Tak payahlah aku panggil sebab kenduri itu tanggungjawab. Kan? Kalau orang panggil kita tak pi, dosa. Jadi habaq dadah, tak payahlah aku panggil. Tak. Lebih baik daripada kita menagih-nagihkan sesuatu benda yang tak mungkin, kita tak pasti dapat ataupun tidak. Itu yang kita berlaku hari ini, menagih-nagihkan sesuatu. Kita tak pasti kita dapat ke tak.
Itu selesai. Hikam yang keempat ini sangat pendek. Ketiga dan keempat ini saya ingat boleh faham, tak ada masalah. Kita masuk dalam hikam yang kelima. Ijtihaduka fi man dumina laka wa taqsiruka fi ma tuliba minka lailun ala intimasi al-basirati minka. Baik. Kesungguhan kamu dalam apa yang telah dijamin untuk kamu dan kelalaian kamu dalam apa yang telah diminta untuk kamu buat adalah kegelapan yang menyelubungi mata hati di dalam diri kamu. Jadi di sini ada dua. Satu benda yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan satu lagi benda yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Hikam ni dia datang berturut-turut, ada sampai 300 hikam dan setiap satu daripada hikam-hikam ini berkait rapat. Sebab apa? Sebab tu kita kena baca sampai habis supaya kita memahami apa kaitannya. Ini dikaitkan dengan yang tadi. Dikaitkan dengan yang tadi supaya kita memahami apa dia itu benda yang telah dijamin dan apa yang benda yang telah dituntut. Dalam hidup manusia ada dua yang Allah sebut dijamin. Apa dia? Rezeki. Nah, takdir dah dijamin. Manusia itu akan hidup daripada umur 1 hari sampai 67, ada sampai 80, ada sampai 90. Tak. Jamin ke tak lagi yang tu? Dia ada rumah, ada kereta, ada anak, dah dijamin ataupun tidak? Tapi banyak dah kita yang percaya. Banyak dah yang kita yang percaya. Tak. Kebanyakan kita tidak percaya pada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki. Memberi rezeki kepada kamu dan kepada semua orang di bawah kamu. Siapa beri rezeki? Allah. Semua rezeki. Hari ini kita berada dalam satu masjid kuliah Pajak Song ini juga adalah satu rezeki masa. Rezeki Allah hantar dah. Siapa yang menjamin kita datang hari ini? Allah yang menjamin kita datang hari ini. Siapa yang menjamin nafas kita hari ini? Allah yang jamin nafas. Ada kita perlu buat apa-apa lah. Benda yang dijamin Allah itu hanya kita pilih kita nak buat apa. Pilih benda baik, jangan pilih benda buruk. Betul tak? Man ya'mal misqala dzarratin syarran khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Pilih benda yang baik, jangan pilih benda yang buruk. Itu takdir Allah yang telah dijamin untuk kita hari ini. Tapi kebanyakannya kita memilih untuk tidak mahu mempercayai takdir ini. Pilihan juga tu. Di antara dua, nak memilih untuk mempercayai takdir atau tidak mahu memilih untuk tidak mahu mempercayai takdir. Bila kita sebut ni takdir Allah, dia kata ustaz, kalau tak suha tak jadi. Betul tak saya kata ni? Macam salah ya. Kalau tak usaha tak jadi. Mana awak tahu kalau tak usaha tak jadi? Dia melihat pengalaman-pengalaman yang dahulu. Dan pengalaman-pengalaman yang dahulu itu bukan dalil yang sahih. Yang nak membuktikan bahawa Allah itu bagi kita sepenuhnya perkara untuk kita buat. Keputusan apapun yang akan jadi berlaku di atas diri kita. Itu salah. Itu salah. Semua perlakuan kita tidak ada keputusan. Kerana ini yang apa yang kita buat ini telah pun diputuskan oleh Allah lama dah. Lama dah. Nah. Jadi tok siap. Berapa lama? Ada 10 tahun. Dak keputusan saya ustaz untuk menerima tok siap ni. Keputusan saya. Yang saya tu memutuskan untuk menerima tu daripada siapa? Allah
Allah yang putuskan si fulan ini. Satu hari apabila ditanya, "Hei Tok Siap, mau tak jadi Tok Siap?" Allah kata jawab, "Ya, ya, saya pilih mau." Tidak. Jadi adakah itu keputusan dia ataupun keputusan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dia dah dijamin. Tu pun ada orang bergaduh nak jadi Tok Siap. Bila Tok Siap dia nak letak jawatan tu? Alright. Saya pula nak jadi. Atas keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang apa yang ada hari ini. Itu dari segi yang dijamin. Apa yang diminta? Fima tuliba minka. Yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah al-ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak. Yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah, "Hei hamba-Ku, beribadat kepadaku." Dalam semua ketika, dalam semua aspek waktu, jangan tinggal sikit pun. Tapi banyakkan kita, macam saya kata, yang diminta pun tak clear. 5 waktu solat, yang lain buat apa? Kita kata kita seimbang di dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Betul tak? Semua orang kata, "Ustaz, kami hidup kami seimbang dunia dan akhirat." Tak. Kalau hanya 5 waktu sahaja solat, yang mana berjumlah lebih kurang sejam setengah, dan 22 jam setengah lagi duk buat benda lain selain daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, seimbang lagu mana? Saya nak tanya. Betul tak? 22 jam setengah tolak 8. Tak. Tidur 8 jam tidur. Tidur tu dia kata berzikir lah, "Ustaz dah tidur." Kan? Pandai dia jawab, memang pandai. Orang tu memang pandai. Lebih tu bagaimana? Even kalau kita berada di dalam konteks bekerja, adakah kita boleh menyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Iya. Allah jadikan hati, Allah jadikan telinga, Allah jadikan mulut. Sama ada kita sambil-sambil membaca Al-Quran, sama ada kita sambil-sambil berzikir. Itu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks menghabiskan seluruh masa satu hari menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, baru dikira sebagai seimbang di antara dunia dan akhirat. Orang yang bekerja di dunia dalam mencari akhirat, itulah yang sebaik-baiknya disebut sebagai menyeimbangkan di antara dunia dan akhirat. Dulu waktu kerja gaji 900, solat jemaah hamba tak sangka, tak berhenti. Sunatnya tak, tuntutannya, khusyuknya, naik pangkat 1,500 gaji. Tak, grade bawah sebenarnya tak 19, 29 kan, 2,000 lebih. Solat dah culas. Pasal apa? Kerja dah banyak. Bos kata awak 29, satu hari awak kena buat macam ni. Dia boleh bagi tahu, "Ustaz, lah ni sibuk dah, pasal gaji pun dah tinggi." Betul tak? Solat pun tak ada dah. Jemaah sunat lagi lah Ustaz. Nampak? Jadi untuk apa kita kerja kalau ia tidak membawa kepada akhirat? Nampak? Untuk apa kerja? Maknanya kita mencari makan. Betul tak? Kita rasa kena kerja tu kita mencari makan. Itulah dia bukti bahawa kita tidak mempercayai takdir yang telah dijamin untuk manusia. Sebab kalau kita betul-betul percaya, buat apa pun tuntutan yang Allah tuntut kepada kita mesti jalan selari dengan hidup seorang manusia. Selari. Kalaulah kita ada 24 jam, 12 jam itu untuk Allah, dan 12 jam lagi untuk mencari ataupun memilih kehidupan dunia ni yang perlu ada. Tapi tetap begitu ya, sejam setengah. Hari Jumaat kot lebih sikit, 2 jam sembahyang Jumaat. Tu pun tidur khutbah. Mai khutbah tidur. Sama. Tinggal sejam setengah. Tok khatib punya baca hamba tak sangka dia mengeruh. Habis tok khatib baca dia bangkit sembahyang. Sembahyang pun tak sah, mengeruh hamba tak sangka dia kata. Untuk tak batal Ustaz, saya sandak. Dia tak bergerak ke mana-mana. Mengeruh hamba tak sangka, untuk tak batal. Dengan Jumaat tak sah. Nampak? Jadi macam mana nak kata kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala seimbangkan di antara dunia dan akhirat?
Tapi apa katanya? Kerajinanmu untuk mencapai apa-apa yang telah dijamin pasti, itu yang kita buat sekarang ni. Kita rajin nak mengejar sesuatu, padahal benda itu telah dipastikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak Al-Quran sebut, berapa banyak hadis sebut bahawa kita ini hidup di dunia ini telah tertulis takdir kita, rezeki kita. Tapi banyak orang tak percaya. Saya pun pelik. Takut dengan apa yang nak jadi, tak takut dengan Allah Ta'ala. Nampak? Esok takutlah, esok takut tak ada makanan. Tidak. Lepas tu tak solat. Tak apa, Allah faham. Nampak? Allah faham. Yang dia tu yang sebenarnya tak faham. Oh, Allah je nak kena faham dia. Yang dia tak faham. Nampak? Dijamin pasti sampai kepadamu. Dan kita tengok umur kita hari ini, yang 80, yang 70, yang 60. Di antara umur kita hari ini, tengok yang belakang-belakang, apa yang kita dah capai. Dan kalau kita tilik, kita hisap sebenar-benar apa yang kita telah capai sebenarnya bukan daripada apa yang kita usahakan. Tidak? Contohnya, hari itu dari cakap pasal masjid, rancang nak buat cat lain, contoh kan, tiba-tiba jadi cat lain. Tengok-tengok cat ni lagi lawa kan. Kontraktor pengin rasa apa, nampak? Tapi jangan, sebab tu kadang-kadang boleh bergaduh. Dok, jangan tukar cat ni lawa dah. Nampak? Sebab kita terlalu sangat-sangat tidak mempercayai apa yang telah ditakdirkan untuk kita di masa hadapan. Contohnya satgi. Tu pun masa hadapan ni. Lah, pukul 8.50. Berapa banyak orang hari ni yang ada kat masjid ni risau, bila ustaz nak berhenti? Betul tak? Risau lah. Risau. Kan? Saya pun baru tengok jam, nak onti ni, nak onti saya. Risau. Sebab kita tak percaya kepada takdir. Ustaz tu dah ditakdirkan berhenti pada 8.55 empasang dah. Kan? Baru gaya-gaya nak berubah punggung. 5 minit lagi pula. Baik. Di samping kecuaianmu terhadap kewajipan-kewajipan yang diamanahkan, yang dituntut, kita cuai. Berapa banyak Rasulullah SAW melakukan perkara-perkara sunat, dan berapa banyak yang kita ikut. Nampak? Berapa banyak Rasulullah SAW melakukan perkara-perkara sunat dalam keadaan dia Rasulullah, dia Nabi Allah, tidak ada sedikit dosa pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia melakukan perkara-perkara sunat. Tapi berapa banyak yang kita ikut? Adakah kita berada dalam konteks lalai ataupun tidak? Ini tahsin. Janganlah susah hati sangat. Ni kita belajar tahsin, memperbaiki amalan setiap hari. Maknanya kalau ada amalan yang kita tahu Rasulullah SAW melakukan setiap hari, maka mulalah untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak diiktiraf ataupun tidak diletakkan di dalam golongan orang-orang yang lalai terhadap kewajipan yang dituntut. Jangan ingat wajib saja. Tak. Membuktikan butanya mata hati. Nampak? Butanya mata hati. Membuktikan butanya mata hati. Kalau kita berada dalam konteks ini, konteks di mana kita langsung tidak mempercayai jaminan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita, dan kita sentiasa lalai dalam melakukan perkara-perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka perhatikanlah pada waktu itulah kita berada dalam keadaan hati telah tertutup, dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, kabut. Allah tutup hati dia,
tutup mata dia, tutup telinga dia, maka dia jadi kabur semua. Semua tak lengkap. Kalau orang cakap pun dengar macam macam tu je. Pasal dah ditutup hati mereka. Ini yang kita sebut sebagai buta mata hati dia. Mata hati kita dah tak terbuka. Baik. Saya nak sambung ni, ada syarat-syarat yang kita perlu lakukan dalam menggunakan dunia ini untuk akhirat. Maknanya yang mana yang Allah jaminkan kepada kita itu sudah dah untuk kita memikirkan perkara yang akan datang, sebab Allah dah jamin dah. Kita hanya perlu memilih apa yang kita nak buat. Jangan susah hati pick up benda pelik-pelik. Tak. Dan masanya lah untuk kita beralih kepada melakukan berbagai perkara-perkara yang dituntut, yang mana sebelum ni kita masih belum lakukan. Ada syarat dia. Macam mana nak menjadikan perkara itu, kita menjadikan dunia itu yang terbaik untuk akhirat kita. Nak sambung ataupun tidak? Kan? Saya rasa kita berhentilah. Nanti kita ambil lain. 3 perkara, 3 syarat untuk nak memastikan bahawa adakah dunia yang kita bawa hari ini untuk akhirat ataupun tidak. Baik, saya berhenti di sini insya-Allah. Baik. Ada soalan? InsyaAllah. Yang baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun dan maaf di atas segala kesilapan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi husri illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'daha tafarruqan ma'suma. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu 'anna wa akrim wa us'a' wa sahhil 'alaina umurana fil hayatid dunya wal akhirah wa a'tina as-sihhah washfina min kulli marad innaka anta shafi la shafi illa anta wa a'idna min al-bala'i wal waba' wa a'idna min 'adzabil qabri wa a'idna min 'adzabin nar ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala'i wan naqami irfa' 'anna ya Allah irfa' 'anna ya Allah ikshif 'anna ya Allah min kulli bala'in wa waba'in wa hammin wa ghammin wa dhiqin wa shiddatin wa niqmatin wa fitnah da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana ya Allah alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.